Okay, ni pembahagian markah dalam kelas ni. Sebelum saya cerita ni, nak break dulu tak? Ataupun tak perlu, sambung terus? Sambung terus. Sambung je Sambung terus. je cikgu. Sambung terus. Okay, kalau nak break, bagi tahu Okay, pembahagian markah untuk keseluruhan kelas, kita ada 8 minggu, 2 bulan. Kita akan cuba habiskan kita punya keseluruhan kelas sebelum puasa lah. Kita tak nak kacau puasa kan. Sebab nak pergi tarawih apa semua, ganggu. So, 8 minggu bermula daripada hari ni, minggu pertama. Pembahagian markah dia macam ni. Attendance 10%. Kehadiran ni kalau tak dapat hadir, bagi tahu awal. Sebaiknya sehari awal lah, janganlah hari ni kelas, hari ni baru nak beritahu. So beritahu awal lah, beritahu apa reason. Dan saya galakkan kalau boleh bagi supporting document pun lagi bagus lah. Kalau kita tak sihat, tunjuk surat MC ke apa. Sebab kita semua sekolah, kita semua kerja. Kalau tak sihat mesti ada surat kan. Sebab kita pun, kelas kita kalau saya tengok semua vote hari Jumaat 9:30 malam. So semua setuju ke dengan tarikh tu, dengan masa tu? Setuju. Okay. Ya, setuju. Kalau semua setuju, baguslah. Sebab saya pun fikir hari Jumaat tu macam cantik lah. Orang kata sweet spot untuk kita nak buat kelas. Sebab weekend tak ganggu. Dan kerja pun tak ganggu. Sebab hari tu hari last kita kerja dan malam tu dah boleh rehat-rehat. Esok cuti kan. So kalau ambil hari Sabtu nak pergi jalan-jalan pun tak boleh. Kan? So hari Jumaat tu cantik. Semua setuju? Okay, bagus. So attendance 10%. Kalau tak ada lag langsung kehadiran, okay, 10% tu dah confirm dapat untuk pemarkahan. Kalau tak hadir, beritahu awal, provide dokumen lah kalau boleh. Janganlah tak hadir tu sebab benda-benda yang merepek. Macam nak pergi, oh malam ni dia orang ada race lah, saya nak kena pergi race. Tak ada lah. Kena reason yang kukuh lah. So management tentukan kehadiran tanpa sebab 3 kali je. Lepas tu kita akan terus kick lah. Kita takkan tanya-tanya lah. Terus kick je. So saya tak akan tanya kalau macam tak hadir, tak apa semua, saya tak akan mesej tanya sebab apa tak hadir, apa tak ada. Tak hadir, kira tak ada lah. Dan ini rules saya sendiri. Saya bagi masa 15 minit saja. Maksudnya kelas start 9.30. By 9.45 mesti dah ada dalam kelas lah. Kalau tak ada, consider tak hadir. Unless ada reason yang kukuh. Okay, clear Mbak attendant? Clear. Alright. Lepas tu participation ni apa dalam bahasa Melayu? Penyertaan. Penyertaan. Okey, terima kasih. Penyertaan ni bukan dalam kelas saja tau. Dalam Discord pun, macam ada kawan-kawan minta tolong, cuba tolonglah. Cuba tolong. Saya akan tengok dari situ. Saya akan jah dari situ. Mana-mana yang banyak bantu sama sendiri tu, saya akan bagilah markah ni. Markah ni, participation ni, bagi saya lah, dia sama ada dapat atau tak ada. So sama ada 5% ataupun tak ada langsung. So itu saya akan tentukan berdasarkan penyertaan lah dalam kelas yang online ni dengan yang Discord. Kalau aktif kat forum lagi bagus. Saya tambah markah lah kat situ. Lepas tu kita akan ada presentation. Dia macam ni. Kita akan kelas lebih kepada teori daripada minggu pertama hari ni sampai minggu keempat. Dan setiap minggu kita akan ada quiz untuk apa yang kita belajar dekat minggu tu. Macam minggu ni kita belajar apa. So selepas ni start daripada hari, kalau kita kelas sepatutnya Jumaat, so start dari Sabtu sampai ke hari Khamis tu saya akan bagi quiz. Saya tak tentukan lagi hari apa. Saya kena discuss dengan management dulu hari apa quiz tu. Tapi akan ada quiz lah setiap minggu untuk subjek yang kita baru belajar. Lepas tu pada minggu ke-5 kita akan ada exam. Exam ni dalam bentuk macam kita akan bagi, bukan dalam kelas tau. Kita akan bagi, so korang jawab.
mungkin akan bagi 3 hari lah untuk korang jawab, sebab kita kerja sekolah apa semua kan. Kita tak nak lah push sangat. So kita akan bagi masa mungkin 3 hari jawab. Yang masa exam tu, dia punya soalan, semua yang 4 minggu yang kita dah belajar sebelum ni, minggu pertama sampai minggu keempat. Lepas tu start minggu 5, 6, 7 kita akan belajar benda-benda praktikal. Tak silap saya ada pasal network, pasal pen testing sikit-sikit. Lepas tu pada minggu ke-8 korang kena buat presentation. Pilih satu topik daripada topik yang minggu ke-5 sampai ke-7 tu, dan buat grup, dalam grup 2 orang. Lepas tu kena present pada minggu ke-8 tu. Untuk presentation, markah dia 35%. Dan presentation tu saya tak nak seorang buat slide, seorang present. Saya nak dua-dua buat sama-sama dan dua-dua present. Lepas tu examination yang dekat minggu ke-5 tu, 50% markah dia. Clear tak? Ke berterabur saya punya penerangan tu? Sebab ada tulis kat sini, boleh nampak kan? Clear. Okay. Untuk presentation tu, saya nak tanya, kau nak form group sendiri ataupun nak saya bagi secara random? Bagi secara random lah. Random. Random okay. Random. Boleh. Random sedang sikit lah kan. Kalau tidak nanti jadi tercari-cari pula nak gang dengan siapa kan. Alright. Boleh. Okay. Ni yang macam saya cerita tadi tu lah. Exam minggu ke-5, presentation minggu ke-8. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Alright, exam tu dia multiple choices ke? Ya, ABC lah ataupun subjektif punya jawapan? Untuk soalan exam saya tak buat, tapi hari tu dia orang cakap mungkin akan ada sikit subjektif. Tapi dia orang tak confirmkan lagi lah. Sebab ada yang minta buat objektif semua. Ada juga yang suggest buat sedikit objektif. So saya tak dapat nak jawab lagi. Nanti saya inform balik. Alright, Roger. Nanti ingatkan balik lah saya kalau saya terlupa. Okay, ada soalan lain lagi tak? Tak ada soalan, tak faham lah maknanya. Tak ada. Tak ada betul Betul. Okay. Okay, so dah habis pasal ni, kita boleh start lah kita punya topik. Okay, hari ni kita akan mula dengan topik pengenalan kepada teknologi maklumat. Apa yang boleh saya start terus Kan ada yang nak kencing ke apa ke, nak ni? Tak ada boleh start Alright. Apa yang korang faham pasal IT? Okay, macam bila sebut IT tu, apa yang terlintas dekat kepala? Teknologi berkembang. Teknologi berkembang, okay. Lagi? PC, laptop, server, programming, Alright. penyampaian maklumat, internet, browsing, hacking, semua. Okay. Takkan seorang je buat, yang lain? Boleh katakan semua pasal digital. Teknologi berkembang, digital, apa lagi? Banyak lagi ni benda-benda bab IT. Dekat sekeliling kita apa benda yang berkait dengan IT? Yang tak nampak macam IT pun. Jangan tengok komputer, jangan tengok benda-benda tu. Benda lain. Apa lagi? Digital graphic, Bitcoin. Okay. EV. Okay. Software, hardware. Alright. Cantik. Okay. So, secara kasarnya lah, saya terangkan, kita ambil perkataan maklumat dulu. Okay, macam slide yang kedua ni. Data versus maklumat. Ni belum sentuh bab teknologi lagi lah. Kita sentuh bab maklumat dulu. Sebab maklumat ni datang dulu, dah lama dah ada dah. Benda maklumat ni sebelum teknologi lagi. So, apa yang menjadikan satu-satu benda tu maklumat? Macam mana maklumat ni? Kalau saya tanyalah,
Kau nampak maklumat ni macam mana? Dan data tu pula macam mana? Ada gambaran tak? Apa beza data dengan maklumat? Gambaran. Berita. Contohlah, saya kata um, abu. Abu tu apa dia? Data ke maklumat? Maklumat. Okey, maklumat. Yang lain? Maklumat. Lagi? Maklumat. Maklumat. Okey. So, semua nampak benda tu maklumat. Tapi sebenarnya abu adalah data. Sebab data yang sudah diproses baru dia menjadi maklumat. Contohnya macam saya cakap abu. Abu tu maklumat untuk apa? Kita tak ada satu benda yang memproses dia, yang menjadikan dia maklumat. Dia apa dia? Kita nak kata nama. Nama siapa? Nama untuk apa? Kan? So, dia adalah data sebelum diproses. Macam kalau dulu-dulu kita tulis pakai buku ke apa benda kita buat. Contoh sekolah lah. Okay, abu ni, okay, dia pelajar kelas 5 mutiara kita katakan. Okay. So, tu maklumat dia. Abu adalah pelajar kelas 5 mutiara. Dan dulu kita menggunakan paper lah. Semua benda pakai kertas. Semua benda lambat lah. Macam contoh, apa? Kita kata nak design satu benda lah. Nak design meja katakan. Nak design satu meja. So, kita kena lukis atas kertas untuk lukisan bentuk meja tu lah. Dengan adanya teknologi, kita boleh memproses maklumat tu dengan lagi cepat. Dan itu adalah definisi secara definition je lah. Teknologi maklumat tu adalah teknologi untuk kita manipulate maklumat yang kita ada tadi. Data kita dah proses jadikan maklumat, dan maklumat tu kita boleh proses dengan lagi cepat menggunakan teknologi. Faham tak maksud saya? Faham Okay. Faham. Okay. Clear. Saya bagi contoh lah untuk bagi lagi faham. Kita kata macam dekat sini saya tulis menyimpan, mendapatkan serta menghantar. So, untuk menyimpan data tu, kita kalau dululah, kalau yang mungkin dah 40-an ke atas, akan pernah jumpa zaman ni lah mungkin. Zaman kita simpan semua data dalam file. Dan file tu pula simpan dalam locker. So, bila orang datang ataupun kita perlukan nak cari satu maklumat tu, kita kena tengok balik dekat index. Okay, data ni dalam file ni dekat locker ni. So, kita kena pergi sana. Kita kena buka locker tu. Kena cari file satu-satu. Dah buka file tu, buka pula kertas-kertas dalam tu untuk cari maklumat yang kita nak tu. Yang sikit je. Maklumat tu nak sikit je. Tapi nak geledah dia cari, jauh kan. Tapi dengan teknologi maklumat, kita dah ada database kata-kata. Kita pakai database macam MySQL. Kalau kau pernah dengar lah MySQL. Kita just masukkan dia punya query dia, terus kita dapat maklumat tu. So, benda tu yang dulu ambil masa mungkin lama lah kan. Tambah-tambah kalau ada birokrasi pula, boleh pergi sampai 2-3 jam untuk nak dapatkan satu benda, satu maklumat. Sekarang ni senang je. Dekat keyboard je kita tekan, terus keluar maklumat tu. Dalam masa yang sepatutnya tak sampai 5 minit pun. So, itulah definisi IT. Macam yang tadi, siapa yang cakap mula tadi? Teknologi yang berkembang kan. Lebih kurang macam tu lah. Dia membantu kita untuk lebih maju lah sebenarnya. Sebab kalau kita still tak pakai IT ni, susah lah kita nak maju. Nak design apa benda pun susah. Contohnya macam kita sekarang ni dalam kelas. Kalau dulu kelas kita kena buat bersemuka. Kena sewa kelas, sewa dewan. Kan? Sekarang ni, saya mengajar daripada rumah saya. Orang duduk kat rumah ke, kita boleh sama-sama dalam kelas macam
Macam dalam kelas biasa. Nak belajar apa benda pun boleh. Macam tadi, siapa tadi cakap dia belajar sendiri. Dia cari benda semua sendiri kan. Sekarang ni, dengan teknologi maklumat, untuk pembelajaran, kita buka YouTube, kita dah boleh belajar macam-macam dah. Betul tak? Korang ada pengalaman tak belajar satu-satu benda yang kau tak tahu menggunakan internet je? Contoh resepi lah. Ada tak pengalaman? Ya. Ada. Kan? Benda tu memudahkan lah. Mungkin pada yang agak muda rasa benda tu macam take it for granted lah. Macam tak sedar kata benda tu satu teknologi yang memudahkan. Tapi kita orang yang dah bukan saya lah, orang yang dah tua lah. Dia Aduh. saya 19 lagi, saya tak boleh nak mengaku saya tua. Tapi bagi dia orang akan rasa benda ni macam wah, ni mudah Betul lah. Satu benda yang sangat-sangat memudahkan. Cuba bayangkan kena balik ke 40 tahun lepas. Tak payah 40 tahun lepas lah. Tahun 90-an pun dah teruk dah masa tu. Mana ada smartphone masa tu. Nak cari benda apa semua kan, susah. Sangat-sangat susah dulu. So ilmu pun nak dapat susah dulu. Betul tak? Betul. Ya, kalau yang bab cari filing tu, dia apa dulu dekat library kita panggil indexing OPEC tu. Indexing. Betul? Sekarang ni dia dah ganti dengan OPEC database lah. Lagi mudah kan? Oh, lagi senang oh. Dulu nak mencari, menangis. Dulu nak cari buku pun kan. Pakai apa? OPEC nama dia. OPEC. Tengok nombor siri. Tengok nombor siri pun dia tak bagi tahu kat mana. Ada yang tercampak kat belakang sana. Aduh. Tengok nombor siri pun tak tengok dekat list pun berpinau mata tu. Kan? Itu lah. Saya tak faham sangat cerita library macam mana. Tapi sebab filing system ni lebih kurang je. Kan? Macam sekarang ni kita just type je certain perkataan daripada benda yang kita cari tu. Contoh nak cari buku lah. Type je tajuk ke ataupun nama pengarang ke. Dah keluar. Macam kalau guna sistem apa? Perpustakaan negara kan. Diorang ada sistem kan. Boleh terus search nama buku ataupun pengarang tu. Kalau ada ISBN punya nombor lagi bagus. Terus dapat. Kalau dulu jenuh kena pergi sana dulu. Kena check kat sana. Susah. So cubalah pandang teknologi ni dari sudut lain. Untuk yang golongan yang muda-muda lah, yang sebaya dengan saya kan. Cuba pandang dari sudut lain. Jangan anggap benda tu macam lahir-lahir aku dah hidup dalam teknologi. Kita akan jadi tak appreciate benda tu. Okay. Panjang tu saya merepek. Nak bagi korang faham apa itu teknologi maklumat. So kalau orang tanya teknologi maklumat tu apa benda? Benda yang saya terangkan tu lah. Secara takrifan dia, inilah untuk teknologi untuk memanipulasi maklumat. Dia 3 benda ni je lah yang basic. Untuk simpankan maklumat, untuk dapatkan dan menghantar maklumat. Tapi dia buat benda tu jadi sangat-sangat efisien. Dia akan jimatkan beratus ribu saat dalam hidup kita. Menjimatkan minyak kita. Menjimatkan macam-macam lah. Sangat-sangat efisien benda ni. Okay, kita pergi kepada benda basic teknologi. Perkakasan dengan perisian. Kalau ada teknologi, macam kita ada sistem macam tadi kawan kita cakap OPEC sistem tu. Kan? Tapi kita tak ada perkakasan yang sesuai pun tak okey juga. Kan? Macam dulu ada komputer, bukan tak ada. Tahun 80-an ada komputer. Even tahun 90-an pun ada, tapi tak efisien macam sekarang. So teknologi tu membantu kita untuk mencipta perkakasan yang lagi better. Maksudnya teknologi bantu kita untuk cipta teknologi. Kan? So perkakasan ni kau nampak macam mana? Apa benda perkakasan tu? PC. Apa dia? PC. Okay. Something yang boleh disentuh like RAM, motherboard, graphic card. Okay. Nanti.
pad, router, switch, hub. Pada Uh, mesin lah, mesin. Semua benda yang fizikal lah, yang kita boleh pegang. Yup. Okay, kalau macam dalam kita kata artikel yang dalam bentuk hard copy, benda yang dah ada print out dan kita boleh pegang. Tu lebih kurang macam perkasan lah. Sebab tu hard copy, perkasan ni hardware. So benda yang keras yang kita boleh pegang. Dan perisian pula adalah benda yang virtual. Kita guna tapi kita tak boleh sentuh benda tu. So dua-dua ni mesti berkait. Kan perisian faham kan software kan? Rasa semua faham ni. Betul. Sebab benda ni macam untuk tahun 2022 ni dah sangat common dah dua benda ni. Betul. Semua orang tahu, semua orang ada handphone kat tangan. Semua guna perisian WhatsApp kita katakan. So dua benda ni zaman sekarang saling berhubung kait dan saling kita kata melengkapi lah. Tak ada perkasan tak boleh guna perisian. Tak ada perisian, perkasan tu macam tak ada function. Okay. Clear bab ni? Nanti saya akan share ada satu artikel lah dalam PDF. Dalam tu dia ada cerita lagi lah in detail macam teknologi yang kita gunakan dalam sektor pertanian, kesihatan, pendidikan. Adalah cerita benda-benda kat dalam tu. Nanti saya share lah artikel tu. Ini saya cerita sekadar surface. Sebab kalau cerita daripada modul tu bosan pula macam baca je kan. Macam ni kita sembang-sembang. Kalau ada tambah pun boleh tambah. Ni dekat sini semua guna PC ke laptop? Laptop. 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 Oh. Laptop. Ramai pakai laptop sekarang. Dulu masa saya kat kolej, bukan saya lah, saya punya kawan masa dia kat kolej dulu, nak jumpa laptop pun susah. Memang anak orang kaya je lah yang pakai laptop ni. Laptop mahal dulu. Mahal. Oh. Dulu harapkan PC dekat library. Bukan PC sendiri lah, PC dekat library. Mahal, tebal, besar. Betul. Berat. Betul. Oh, dulu. Dulu ada PC mak keluarkan duit KWSP semata-mata nak beli PC tu. Betul. Itu pun bukan laju mana pun. Tahu tak apa. Dengan monitor dia gedabak besar kan. Windows 2000 di situ. Lama tu. Ada yang pernah pakai Windows 95 tak kat sini? Pernah. Pernah Saya 98 lah, 98 rumah member. Itu pun bapak dia cikgu. Kalau tak dapat lah. Kan? Dia Zaman IBM. IBM. Ya, Tu lagi IBM. lama tu. Tu lah. Dulu tak silap saya ada program kerajaan tau. Macam sekarang pun ada kan. Kita beli barang-barang IT apa semua ni kita boleh claim income tax. Ya, ada. Betul. Tapi dulu rasanya ada satu program satu rumah satu komputer kalau tak silap saya. Betul. Masa tu Ada. berapa dia bagi saya tak ingat lah. Itu. So 2000 masa tu. 2000 2000 pun tak dapat PC yang hebat mana pun masa tu. Biasa je. Lepas tu dia punya hard disk tu berbunyi pula kerak. And aduh sedih lah kalau balik zaman tu. Intel Celeron lagi. Lama tu. Oi, Celeron. Saya- Windows Celeron. Saya punya PC, bukan saya punya PC, saya punya kawan punya PC dulu start dengan Pentium 4. Tu kira dah agak advance sikit lah. Sebab sebelum tu memang tak mampu nak beli. Beli tu pun sebab bapak bencin. So boleh lah beli. Kan. Sekarang mungkin dia orang rasa macam PC senang-senang je boleh dapat. Betul lah. Laptop. Tapi bagus lah, benda tu bagus. Maknanya kata macam ekonomi kita berkembang dan teknologi makin diterima ramai lah. Boleh kata setiap rumah mesti sekurang-kurangnya ada smartphone. Kan? So kita tak terputus dengan teknologi maklumat. Sentiasa ada maklumat dalam hidup kita setiap hari. Even tengok Facebook, even tengok TikTok pun kita boleh belajar macam-macam. Kan? Okay.
sebut pasal Facebook, sebut pasal TikTok, kita masuk topik seterusnya iaitu internet. Okey. Semua sekarang ni tahu internet tu apa dia. Kita pun sekarang tengah guna internet. Cuma betul-betul faham tak apa tu internet? Internet ni apa dia? Media perhubungan maya. Wah, jalur lebar. Okey, lagi? Jaringan. Okey, jaringan tu lagi tepat sebenarnya. Apa maksud Rangkaian. apa maksud jaringan ataupun rangkaian? Rangkaian. Apa maksud dia? Dia macam network lah. Kita boleh pergi ke mana-mana yang kita nak tuju apa, hubungkan dengan siapa. Okey, betul. So, rangkaian, jaringan, network, tu semua macam boleh kata satu term je. Cuma lain bahasa, lain dia punya takrif, bukan takrifan lah, lain bahasa je lah. Internet ni adalah satu network yang macam mana? Satu gabungan network. Internet ni. So macam contohlah dekat rumah kita sekarang ni. Macam kalau yang guna apa? Line dekat rumah lah. Unify ke time ke apa benda semua. Mesti ada satu device yang dipanggil router. Betul tak? So, Betul. okay. Kalau dulu ni, kira 20-30 tahun lepas, dia akan ada dua device. Dia akan ada modem, lepas tu baru ada router. Kalau dulu, zaman dial-up dulu, kalau tak silap saya, dah ada modem saja. Betul lah. Lepas tu, Dalam satu dial up 1515 tu. 1515. Betul-betul. Dial-up. Hub. Lepas tu Dial-up, hub. TMNet. Hub ni untuk buat rangkaian kan. Okey, macam sekarang, macam sekarang ni, semua tu digabungkan, modem, router, switch, semua digabung dalam satu device. Yang kita sebut sebagai router tu lah. Macam rumah saya, sebab saya still pakai time, so saya still ada dua device sebab dia ada modem tu dengan ada router. Tapi sekarang punya broadband saya rasa dah satu device lah. Macam satu router yang dalam dia ada modem. So kita terus connect dari situ je, tak payah nak connect ke modem dah. So benda router tu yang mencipta rangkaian dalam rumah kita. Sebab dalam tu dah ada switch juga. Kalau kita tengok dekat belakang router tu, dia ada biasanya 3 ke 4 port. Port tu dia panggil LAN port lah. Internet punya port. Yang tu kita akan belajar dalam subjek networking. So network ni dalam rumah kita tu just network kita saja. So kita punya PC, kita punya laptop, kita punya smartphone connect ke router tu dan membina satu network lah, network ringkas. Kita panggil local area network. Network dalam local area. Dan internet ni pula dia menggabungkan semua network ni. Semua terhubung dengan each other lah. Kita kata dia satu teknologi yang sangat-sangat besar. Dan internet ni sebenarnya bermula, kalau tak silap saya, dekat US lah. Tahun saya tak ingat. Tapi dia orang gunakan untuk ketenteraan saja masa tu. Masa tu untuk tentera saja. Dia panggil ARPANET kalau tak silap lah. Kalau tak silap. Ya, ARPANET. Betul lah, ARPANET kan. Lepas tu saya tak ingat lah, Mamat ni dia buat teknologi www tu untuk berkongsi data melalui satu paparan yang kita panggil website lah sekarang. So website ni dalam internet ni kita boleh umpamakan satu, kita kata kita pergi ni lah, kita pergi pasar malam kan. So pasar malam tu internet. Macam pelik bunyi dia kan. So saya nak gambarkan internet tu macam pasar malam. Dalam pasar malam tu ada banyak peniaga-peniaga yang niaga kat situ. So dia punya booth dia tu, itu adalah website. So kita boleh pergi ke setiap website tu untuk kita dapatkan maklumat. So tujuan utama website sebenarnya untuk menyampaikan maklumat. Itu je. Kalau dulu website ni sangat-sangat ringan lah. Biasa orang buat satu page HTML je, macam
Tak ada lah macam sekarang ni ada CSS apa semua. So tujuan utama website ataupun teknologi www dicipta untuk memudahkan kita beri maklumat dekat orang melalui website. Okay, so bila saya cerita macam ni boleh nampak tak beza website dengan internet? Boleh. Boleh. Clear eh? Boleh. Sebab saya takut saya tak clear sebab saya faham kadang-kadang tu kita faham benda tu tapi bila kita cerita orang tak faham. Takut macam itulah. Okey, internet ni datang daripada siapa? Maksudnya macam mana kita boleh dapat connection ke internet? Ada siapa boleh bagi tak? Macam mana kita dapat connection ke internet? Siapa yang apa? Telco. Dari satellite. Okey, Telco satellite, lah. telco. TM streaming. Okey. Cawang. TM, streaming, apa semua tu, itu apa? Apa dia punya Telco. term betul dia? Vendor. Telco. Vendor, Provider. Telco kan. apa dia? Oh, Provider. Okey. Yes, Internet provider. ISP. Betul, ISP. Dia orang tu dipanggil ISP. Telco tu singkatan kalau tak silap saya telecommunication company macam tu. So singkatan kita sebut telco. Tapi sebenarnya semua company ni adalah ISP. Dan setiap ISP ni dalam Malaysia yang saya tahu ada, kalau tak silap saya lah, kalau saya salah betulkan. Yang saya tahu yang besar TM lah. Dan bawah TM ni dia jual pula dia punya connection tu kepada Maxis, kepada Celcom apa semua ni. Dan Time. So maksudnya TM dia ada infra dia sendiri, Time pun dia ada infra dia sendiri. So dua ni macam ISP yang besar lah. Dan diorang ni pula dapat saya tak tahulah term yang betul dia dapat apa, tapi kita kata macam dapat kebenaran lah untuk provide internet ni daripada internet exchange. Internet exchange ni satu badan dalam Malaysia yang dia yang handle connection dengan luar lah. Maksudnya macam kan kita biasa dengar kan macam bila Unify down, dia orang salahkan kabel bawah laut apa rosak, kena gate dengan shark lah apalah. So kabel-kabel tu yang menghubungkan kita sama macam network kat rumah kita. Kita ada laptop, kita ada PC, connect ke router dan kita boleh connect ke each other juga sebenarnya. Macam nak transfer file ke apa benda kita boleh connect. So internet pun menggunakan internet exchange ni, kabel bawah laut ni untuk berhubung dengan negara luar lah. So sebenarnya kita still menggunakan kabel, bukan menggunakan satellite ke apa benda semua tu. So untuk berhubung dengan dunia, kita menggunakan kabel bawah laut. Dan kabel ni dihandle oleh internet exchange. Dan internet exchange ni bagi kebenaran kepada beberapa company dalam Malaysia untuk provide internet dekat orang awam. Ada yang pakai Time lah kat sini? Ada. So siapa yang pakai Time tu, tahniah lah sebab sebab dapat lari daripada Unify. Sebab bagi saya Time sangat-sangat best lah. Boleh kira dengan jari sebelah tangan lah berapa kali dia down dalam setahun. Kalau Unify, bukan saya nak condemn, tapi ni pengalaman saya guna lama dah. Tak cukup kaki tangan nak kira. Itu lah. Sama. Kena kat office dulu, aduh. Banyak file corrupt nak upload. Itulah. Sakit hati lah dulu. Dulu sebab saya start daripada dial up. Bukan saya, kawan saya start daripada dial up sebab saya muda lagi. Dia start daripada dial up. Itulah yang TM-net 1515 tu. Bila pakai internet orang call tak dapat. Lepas tu lagi dekat depan mak pergi angkat telefon nak call kawan dia, internet putus kat sini. Aduh sakit hati kan. Dah lah tengah download MP3. Download MP3 1 jam dulu. Kalau kau nak tahu. Ya betul. Sama lah kita. Download MP3 1 jam. Sekarang ni download movie tak sampai 15 minit pun. 1-2 gig. Nampak tak? Betapa teknologi tu berkembang. Internet tu berkembang. Website pun sekarang ni dah macam-macam. Macam Facebook. Apa lagi TikTok. Macam TikTok kita boleh share video apa semua melalui internet. Sangat-sangat mudah lah hidup sekarang ni.
Betul. Best lah. Beruntung lah kita sekarang ni. Dan bayangkan kalau kita ni mungkin masuk sikit bab agama lah. Bayangkan teknologi tak ada nanti kan. Kita kena naik kuda balik. Aduh. Stres tu. Ada satu series ni tau. Apa lah tajuk dia? Yang dalam TV series ni elektrik tak ada. So teknologi semua habis. Dia orang kena naik kuda balik. Apa lah tajuk dia, saya tak ingat lah. Best lah cerita tu. Nanti saya share dekat group. Boleh nampak lah betapa kita take teknologi, maklumat, internet semua ni for granted. Kita tak nampak benda tu satu benda yang berharga untuk kita tau. Okay, tu saya dah melalut lah tu. sorry. Tak apa. Selingan. Seronok cerita benda-benda ni kan. Okay, bab website tadi. Website ni kita nak akses dia, sepatutnya kita kena akses melalui IP address. Tahu tak IP address tu apa dia? Internet protokol. Okay. Siapa boleh terangkan macam secara basic gambaran macam kalau dunia sebenar ni apa yang sama dengan IP address? Apa dia? Dia macam nombor IC lah. Nombor IC, okey. Kira macam tu lah. Okey, kita ambil ni lah, kita ambil location lah. Kita ambil alamat rumah. Alamat rumah tu adakah IP address? Ya. Okey. Betul. Siapa setuju alamat rumah tu IP address? Semua setuju? Okey. Sorry, saya menghampa ke anda semua. IP address bukan alamat rumah. IP address adalah koordinat. I mean tadi kan kita perumpamaan gitu. So cuba bayangkan kita nak buka Facebook. Okeylah, kita tak cerita pasal Facebook lah. Kita nak pergi kita nak pergi mana lah? Kita kata daripada utara lah. Kita nak ke Putrajaya. Dan kita cuma boleh gunakan koordinat untuk cari tempat tu. Susah tak? Susah kan nak cari koordinat. So sama jugalah. Sama macam IP address lah. Cuba bayangkan kita nak buka Facebook, tiap kali nak buka kita kena type IP address. Dan IP address tu pula berubah-ubah. Bukan IP address yang sama. So kita kena hafal IP address tu untuk, biasanya saya tak rasa orang guna Facebook je, mesti dia guna banyak lagi kan. Email lah, Twitter apa semua. Even nak buka Dragonforce punya forum pun. Semua tu kena gunakan IP address. Susah tau. Man, pening kepala. Kalau dulu okey lah orang hafal nombor telefon kan. Orang dulu hebat hafal nombor telefon. Sekarang mana ada orang hafal. Semua pakai contact list. So untuk memudahkan kita nak akses website-website ni untuk dapatkan maklumat, satu teknologi barulah zaman tu dicipta untuk memudahkan kita ingat alamat kepada website-website tu, iaitu domain name. Domain name system, maaf, ataupun ringkasan dia DNS. DNS ni dia akan letak satu, kita kata macam index lah, indexing punya data. Dia akan tunjuk, okey, IP address 1.1.1.1 ni point ke Cloudflare, kita katakan. IP 8.8.8 ni point ke google.com. Contoh. So bila kita tag google.com, dia akan check balik ke DNS ni. Dekat dalam dunia, kalau tak silap saya, ada 8 root DNS yang satu dunia guna. So proses dia bila kita type www.google.com, data tu akan dihantar ke DNS server untuk check dekat mana location IP address tu lah. So DNS server ni yang akan pointkan bawa kita, okey, dia ni nak buka IP address ni, okay, dia hantar ke sana. So sangat-sangat memudahkan lah, sebab kita lagi mudah ingat perkataan.
berbanding dengan nombor. Betul tak saya cakap? Betul. So bila ada 3 benda ni, internet, dan bila wujudnya internet, datang website, dan bila ada website, muncul pula DNS punya teknologi ni, teknologi maklumat berkembang pesat gila. Sebab sangat-sangat senang untuk orang nak hantar. Contohlah dia dah design, dia dah design satu engine, block engine, dia pakai kita kata AutoCAD. AutoCAD tu pun teknologi lah, pakai AutoCAD dia design engine. Lepas tu dia nak hantar kepada dia punya klien, dia gunakan email. So email akan gunakan internet, dan benda tu sampai dalam masa berapa second je. Kalau dulu hantar, kalau klien tu duduk macam kita kat Malaysia, kita design untuk klien kat US, dia nak kena hantar ke sana kan, design atas kertas tu lama, mungkin ambil masa sekurang-kurangnya 1 hari ataupun lebih. Tapi dengan adanya internet, terus je tekan send, sampai. Lepas tu orang sana boleh check, terus reply balik, approve ataupun tak approve, kena amend balik. Benda-benda macam tu lah. So internet ni membantu teknologi untuk berkembang. Dapat tak? Ataupun atau kalau ayat TikTok dapat sesuatu, sila share. Macam tu ayat TikTok sekarang ni. Dulu kita pakai disket dengan CD, bos. Disket tu floppy lah macam nama saya. Ya. Cakra Liut. Cakra liut tu CD kot. Floppy disk lah. Floppy disk Floppy disk. Floppy disk. Kalau CD Cakra Padat. Cakra padat. Betul. Cakra padat. Betul. Ini orang lama ni. Alamak. Kata lah. Itu lah. Jumpa cakra keras nanti. Hadis. Alright. Okay, settle lah bab teknologi maklumat, bab internet, website dengan DNS. Ada yang tak faham tak? Ikutlah, saya terlaju sangat ke? Tanya je kalau tak faham kat mana-mana. So yang contohlah kalau kita tengok dekat Whois tu kan, dia ada tunjuk DNS apa semua tu yang dia maksudkan domain ni. Betul. Bukan. Itu dah DNS. Domain ni domain ni kira macam servis bawah DNS pula. Macam DNS provide domain name. Macam itulah lebih kurang. So domain name ni sebenarnya kalau kita ada network sendiri, kita boleh je buat domain name lokal. Kan, contohlah dekat lokal punya domain name, kita nak letak PC kita sebagai Facebook, kita letak je lah facebook.local. So bila kita buka dekat kita punya web browser, type facebook.local, dia akan pointkanlah ke PC tu, provided kita ada DNS server. Dan setiap router kita ada DNS server. DNS bukan DNS server, kita ada DHCP server, tapi ada router yang ada juga DNS server. So kita boleh letak IP address ni dengan dia punya nama ringkas tu. Tapi tak semualah, tak semua router saya rasa. Kita boleh juga buat DNS server kita sendiri. Kalau dekat Windows saya tak pastilah macam mana. Tapi kalau dekat Linux, kita install saja Linux, mana-mana Linux pun kita boleh jadikan dia sebagai DNS server. Itu kebaikan Linux lah. Promote sikit. Kalau Windows, guna yang Windows Server. Windows server. Kalau Windows biasa tak boleh kan? Ke boleh juga? Not sure lah, tapi kalau Windows Server je lah yang saya tahu. Itulah. Itulah kebaikan bagi saya lah, kebaikan Linux. Kita install je Linux mana-mana, desktop version ke, server version ke, kita boleh jadikan dia server. Betul. Open source. Betul. Okey, ada lagi tak soalan sebelum saya pergi ke topik yang last untuk hari ni? That's good. Okey. Semua okey Okey, bos. Okay. Betul ke ni? Ada orang kata kalau tak tanya soalan ni tak faham. Diam tanda DNS setuju. tadi tu apa? Apa dia? DNS tadi tu apa? DNS ni Domain satu teknologi. Teknologi domain name. domain name system
dia teknologi untuk kita simpan, bukan database tau. Simpan ni maksudnya kita simpan kita punya IP address dan pointkan kepada domain name. So dia jadi satu orang tengah lah daripada PC kita ke website yang kita nak access tu. Nanti saya sharekan tak silap saya ada 8 root DNS server yang ada dalam dunia ni lah. So semua tu akan point ke sana sebelum apa website yang kita buka tu sampai ke IP address yang sepatutnya. Dan DNS server tu juga ni ada orang share dah. Yup. Boleh baca tu. Tapi ni Wikipedia Kadang Wikipedia ni pening orang nak baca. Tak. Yang ni dari Google ni. Google developer, sorry. Okay. Ya, tengok kat sini. Nampak dia cakap macam internet phone book. Macam tu lah maksud saya tu. Dia simpan kita punya IP address dan juga point ke domain name mana. So mudah lah bila kita nak access tu, kita terus type domain name saja. Dan DNS ni akan translate domain name tu kepada IP yang sepatutnya. Bukan untuk website saja tau. Email pun pakai DNS. Email dia pakai apa? Allah maksud saya nak apa benda Sekejap. MX. Dia ada apa? Term dia dalam DNS ni. Kalau untuk website dia pakai A record. Kalau email dia pakai MX. MX ni maksud dia mail exchange. So dalam DNS ni ada banyak benda. Dia ada juga dia panggil macam alias. So kita pointkan ke satu IP tapi kita boleh pakai banyak domain name. Tu macam alias lah. Benda tu agak detail tapi just saya bagi tahu secara kasar lah DNS ni apa function dia. Okay, tadi siapa tanya Azizi, faham tak? Okay, faham. Okay, faham ada soalan lain tak? Cikgu nak tanya. Okay. Betul ke kalau guna VPN tu boleh ubah IP address? Benda tu ada. Okay. VPN. VPN ni famous lah. Benda famous lah. Biasanya untuk orang yang nak itulah macam nak tukar IP address ataupun nak bypass satu-satu benda. Tapi VPN ni sebenarnya ada beberapa jenis. Okay, saya cerita dari segi company lah. Kalau kita kerja dalam company, ada company yang provide VPN. So VPN ni sebenarnya tujuan asal dia untuk kita akses sesuatu network dari luar network tu. Maksudnya macam bila saya connect ke VPN Office, saya ada satu tunnel yang direct ke Office punya network. So daripada Office, network dalam Office tu akan nampak PC saya ni yang dekat rumah ni seolah-olah berada dalam network yang sama dengan Office punya network. Yang tu dia panggil macam dia panggil site to site VPN. Dan VPN yang biasanya orang guna dekat luar ni yang untuk bypass, untuk tukar IP apa semua tu, itu lain konsep dia. Saya tak ready untuk nak terangkan benda tu. Nanti saya kumpul maklumat sikit, lepas tu saya share dekat dalam kelas kita. Boleh tak? Boleh. Tapi dia punya konsep dia tunneling. So data kita masuk data kita keluar tu menggunakan tunnel yang lain. Sebab tu website tu nampak IP kita lain. Dia bukan guna jalan biasa. Ni dia pakai jalan lain. Okey tak? Nanti saya share balik macam secara penerangan yang lebih tepat lah.
Dia macam contoh lah, kalau pakai Proton VPN tu kan dia akan suruh kita pilih mana negara kan. So bila kita connect ke VPN contohlah Japan, dia akan baca IP kita dari Japan lah. Ya. Itu yang saya cakap tunnel tu. Okey. Secara ringkasnya lah, bila kita pakai VPN, setiap data yang keluar daripada PC kita, VPN tu dah letak macam satu filter lah. So setiap data kena lalu dia. So dia punya filter tu akan create satu tunnel yang lalu dulu dekat server dia orang, kata-kata kat Japan. So data tu akan pergi ke Japan dulu, baru pergi ke website ataupun tempat yang kita nak tuju tu. Sebab tu nampak IP kita daripada Japan. Sebab tu kalau kita pakai VPN, kebiasaannya speed kita akan jadi slow sikit sebab dia lalu jauh. Faham tak? Faham. Kalau ada silap, betulkan eh? Faham. Sebab saya bukan network punya orang. Betul lah tu. Okey, terima kasih. Ada lagi tak soalan? Cikgu, sorry cikgu, nak tanya. Pasal VPN ni dia macam Tor browser juga ke? Sebab kalau pakai Tor browser dia slow juga. Lebih kurang lah. Tor saya tak sure sangat lah. Sebab dalam sangat Tor ni. Tapi lebih kurang lah konsep dia. Lebih kurang. Okey. Saya tak pernah configure Tor punya server. Saya tak tahu macam mana. Macam VPN macam biasa lah. Okey. Mungkin saya boleh tambah sikit kot. Tor saya pernah pakai, dia ni mesti kaki masuk dark web ataupun ada benda tertentu lah. To be actually dia memang ada tolak ke negara-negara tertentu, memang slow lah. Kan. Tapi Tor sebenarnya VPN yang murah lah kita kata. Macam saya pakai Brave browser kan. Brave browser dia ada Tor built-in dalam tu, ataupun kita boleh download Tor browser. So kita nak buka website apa, kita just pakai Tor browser tu je lah, tak payahlah pakai VPN. Betul. So secure juga, tapi lembab gila. Betul. Thank you. Okay. Lagi soalan lagi? Saya mau tanya kan pasal Kali Linux kan saya pening lah saya kalau setiap meme kan ada yang cakap Kali Linux tu OS, ada yang cakap tu kernel, ada yang cakap tu GNU/Linux lah. Pening lah. Okay. Pening lah. Tadi saya dah cerita dah awal-awal sikit tadi. Siapa tanya tadi yang apa Kali Linux dengan backtrack tu. So tadi saya ada cerita sikit. So kalau kawan-kawan semua benarkan, saya boleh sentuh sikit lah bab ni kalau nak. Sebab kita pun memang ada subjek untuk Linux nanti minggu ketiga, keempat macam tu. Tapi kalau kawan-kawan benarkan, saya sentuh sikit malam ni. Sikit je lah. Boleh. Boleh macam trailer filem sikit. Okay. Sebab masa ni bukan hak saya, masa hak korang semua kan. So saya tak nak lah terganggu sangat. Okay, sebab dah bagi kebenaran, saya cerita sikit macam ni. Macam saya cerita tadi lah, Linux ni seolah-olah satu enjin. Okay. Distro pula adalah kereta. So banyak kereta boleh pakai enjin yang sama. Faham tak? So banyak distro menggunakan Linux. Tapi setiap distro tu tak sama. Yang pengertian Linux adalah kernel. Kernel ni kena faham maksud dia apa dia. Kernel ni core tau tak? Core. Dia punya Processor. macam nak cakap? Kernel ni biasanya kalau dalam jagung ataupun beras, padi, dia punya bahagian dalam sekali. Paling dalam sekali. Kalau macam Teras. Betul, teras. Kernel ni adalah teras. Maksudnya kernel ni dia punya base dia. Dia punya foundation dia. So kalau kita nak bangunkan rumah, kernel ni benda yang paling bawah sekali. Core lah.
Kernel tu adalah core Foundation lah. foundation. So daripada kernel kita developer Linux lah, Linus Torvalds dengan geng-geng dia, dia masukkan GNU punya application. GNU bukan Linux punya team yang buat. GNU punya tools chain ni Free Software Foundation yang buat. Kalau biasa tengok mamat yang ada jambang tu, Richard Stallman, dia dengan geng dia yang buat. So Linus punya team ambil software ataupun package daripada GNU, masukkan kepada letak atas foundation ni. So jadilah basic Linux ataupun ada sebut GNU Linux. Macam saya prefer sebut Linux je lah. Even Linus Torvalds pun dia sebut Linux je. Dia kata macam pelik lah nak sebut GNU Linux kan. Tak kisahlah nak sebut apa pun, jangan gaduh lah pasal tu. So Linux sebagai foundation, GNU punya tools atas foundation tu, itu dah jadi satu operating system yang basic. Itu dah cukup dah untuk kita nak buat kerja. Janganlah nak buat presentation, nak pakai tu tak boleh lah. Okay, faham tak setakat tu? Alles good. Okay. Hitogami faham tak setakat tu? Pening-pening sikit dah. Pening-pening jap, saya lukis. Sudah Okay, saya tukar ni screen, nampak tak? Nampak macam Nampak. Okay, macam buku nota ni, buku latihan. Nampak. Okay, macam ni. Okay, kita katakan ini adalah Linux kernel. Saya tulis ni kekok sikit. Linux kernel. Okay, macam itulah kernel. Okay, ni paling asas lah, bawah ni foundation dia. Lepas tu Linux punya developer ambil GNU tools chain. Sekejap, saya cuba tulis. Susah sikit pakai tablet ni, kalau pakai iPad senang je. Sini dia punya ejaan dia, GNU tools chain. Chain rantai, tools chain. So rangkaian tools lah, kira macam tu. So dia ambil benda-benda ni, antara dia macam apa GCC, lepas tu saya rasa CP pun, CP, MV, RM. Kalau biasa guna Linux mesti pernah tengok lah benda-benda ni, komand-komand asas ni. Kan, pernah tengok tak? RM, MV, semua ni lah. LS. Ni semua tools yang asalnya daripada Unix. Unix punya operating system. Unix. Tapi Free Software Foundation, FSF, Free Software Foundation, dia buat balik benda-benda ni lah. Dia buat balik semua ni. Dan Linux punya developer ambil, masukkan dalam dia punya Linux OS ni. So jadilah satu OS yang ringkas. OS. Sorry lah buruk sikit. Jadilah satu OS. So benda ni lah yang tahun 1991 Linus Torvalds release dekat public. Yang ni lah, yang basic ni lah. Tak ada browser, tak ada segala wallpaper, benda semua tak ada. Benda ni saja, operating system yang asas. So dia tak ada interface pun, semua command line je.
Faham tak setakat tu? Itu kami. Macam kapal selam. Faham. Tapi Faham. boleh faham kan? Faham. Okay. Sorry lah. Saya kekok sikit pakai benda ni. Tapi cubalah sebab nak kadang-kadang perlu kan macam ni kan. Nak lukis. Okay. Padam dulu. Cikgu. Ya. Boleh terangkan tak apa GCC, CP apa semua tu? Itu semua command line lah. Command dalam Linux. Dia sebenarnya tools. Macam CP tu untuk kita copy file. LS untuk kita nak listkan. Directory. Sekejap saya share lain pula. Tapi tadi tak masuk distro lagi. Nak skip ke? Distro saya tak cerita lagi tadi. Sekejap saya cuba pakai mouse pula kali ni. Pakai mouse lagi buruk. Dia lah macam ni. Okay, ni Linux OS tadi yang dah campur-campur dengan GNU punya tools kan, yang LS apa semua tu. Okay, distro pula. Distro developer kita kata Kali Linux lah. Kali Linux dia ambil segala tools untuk hacking kita kata. So dia letak pula kat atas ni. So adalah Metasploit ke Burp Suite, Wireshark. Lepas tu dia pakai pula XFCE punya interface. Macam-macam dah, dia letak browser lah, apa benda semua kat sini. Lepas tu dia release balik semua benda ni sebagai distro. Apa hal ni tulis macam ni? Buruk gila. Dia release sebagai distro Kali Linux. So faham tak? So dia sebenarnya macam ada 3 layer lah. Bawah sekali foundation. Lepas tu sini dia letak GNU punya tools chain. Dekat sini dia letak software. Jadilah distro ni. Benda ni lah. Okay. Harap clear lah kat situ. Clear tak? Clear. Clear. That's good. Okay. Cikgu, Termax tu dikira tergolong dalam kalangan distro juga ke macam mana? Termax bukan. Tidak. Termax bukan. Termas untuk Android Terminal Android. Termax ni terminal saja, terminal emulator. Yup. Macam kalau kita guna Kali Linux, bila kita buka terminal yang skrin hitam tu, itu terminal emulator nama dia. Yup. Kalau untuk Windows CMD. Dekat Windows kita ada CMD dengan PowerShell kan. Yup. Kita ada PowerShell lah. Tu terminal emulator. So terminal Cuma kalau yang untuk Android kena download sendirilah kan Termax tu. Sebenarnya dekat Android dia dah ada terminal dekat dalam dia sebab Android tu sendiri adalah Linux. Cumanya kita tak boleh nak access macam tu. Kalau pernah connectkan Android ADB, Android developer punya tu kan, Bridge. Dekat situ pun kita dah boleh guna dah terminal. Betul. Cumanya ada yang baik hati ni dia buat pula Termax tu lah, terminal emulator. Untuk memudahkan. Ya. Ada banyak lagi sebenarnya terminal emulator, tapi yang paling famous Termax lah. Ada banyak lagi. Cuma yang famous Termax. Yep. Lepas tu terminal tu pun ada dia punya maksud-maksud dia semua. Nanti saya ceritalah dekat dalam kelas Linux nanti. Cuma tadi tanya apa tadi yang saya nak masa tengah explain pasal distro tu. Apa tadi ada orang tanya. GCC. GCC command semua tu. Okay, sorry. Sekejap saya buka terminal dekat Kali lah. Saya tak nak buka kat PC ni, kan nampak benda-benda yang memalukan. Okay, saya tukar skrin sekali lagi. Nampak tak? Saya punya virtual box.
Nampak. Nampak Okey. Saya besarkan. Alah, nampak tak? Ke hilang? Hilang. Alamak. Hilang. Yes. Buruk pula. Alah, buruk lah. Tak apa. Mantap. Tapi nampak kan? Nampak kan? Nampak. Okey. Nampak. Okey. Okey, ni adalah terminal emulator. Okey, nampak. Okey, yang saya cakap tadi yang GNU Tools Chain tu, contohnya macam ni, LS. LS ni kita sebut command lah, tapi sebenarnya dia adalah satu tools. So dalam Linux ni semua benda ni, command-command ni adalah tools. Contohnya macam Okey, make mkdir ni untuk buat folder. CD untuk masuk ke dalam folder yang kita nak masuk tu. Touch pula untuk kita nak create file. Okay. Macam CP untuk copy. LS untuk listkan segala file dan folder yang ada dekat dalam folder yang kita berada sekarang. Nak tengok folder yang kita ada sekarang, kita type pwd. PWD maksud dia print working directory. Macam menu lah ya. Dia bukan menu. Dia contohlah macam kita pakai mouse. Okey, macam ni. Nampak tak saya buka folder ni? Nampak tak? Okey, macam tadi yang saya tab ls tu, ls tu untuk listkan folder-folder ni. Macam ni bila kita buka folder, dia terus tunjuk kan. Kalau pakai UI dia terus tunjuk. Kalau pakai command dia tak tunjuk. Bila kita buka terminal, dia just kosong macam ni. So kita type ls untuk kita tengok. Bila type ls kita akan nampak folder yang bawah kita punya home directory. Macam ni ada desktop, download dokumen semua sama je kat sini. Desktop, download dokumen, benda yang sama. So, macam apa command dir dekat dalam apa nama tu yang CMD tu Dalam command prompt. Betul? Kat Linux pun ada dir tu. Ada tak? Ada tak? Sama Ada. Okay. Kalau kita tengok ls dia ada tulis tak? Nampak ni. Dia ada tulis kat sini. LS ni datang daripada GNU punya organisation. Sebab LS ni asalnya command dalam Unix. Unix ni kira macam nak kata bapa kepada Linux pun tak juga, sebab dia satu benda yang berbeza. Tapi Linux ni dibangunkan ikut Unix punya style. So command-command tu Linux tak boleh lah nak ambil daripada Unix kan, sebab tu proprietary punya software. So Linux ambil daripada Free Software Foundation. Free Software Foundation ni dia buat sendiri dia punya tools yang tiru Unix punya software. Tapi tak tiru sebiji lah, ada perbezaan lah. Kalau siapa ada sini pakai MacBook tak? Ada tak pakai MacBook kat sini? Tak ada. Tak ada? Ada? Tak ada? Tak ada. Okay. Kalau pakai MacBook, dekat MacBook pun ada juga command apa ni? Command ls ni. Tapi command-command yang dalam MacBook tu tak sama sangat dengan Linux, sebab MacBook dia gunakan Unix punya operating system. So command dia agak berbeza sedikit. Sama tapi tak serupa, macam itulah. So clear tak apa benda ls, apa benda macam GCC tu untuk compile. Tak ada, tak install kot. Ada. GCC ni untuk kita compile kita punya source code lah sebenarnya.
Kalau tak silap GCC untuk C, C++ macam tu kot. Dan GCC ni sangat-sangat penting lah untuk Linux sebab Linux kan dia guna apa ni? C kan. Sekejap. Ish. Kat mana lah dia punya source code? Kat USR ke? Yalah, kalau ada file.h ni, .header ni, dia pakai C lah. So maksudnya Linux dibangunkan menggunakan C. Sebab tu GCC tu antara tools yang sangat-sangat penting lah untuk Linux. Clear tak dekat situ? Siapa yang tanya tadi Lupa lah. Clear tak? Ada satu lagi tajuk ni tak habis lagi ni. Tapi kita ringkas je lah tajuk tu. Tak ada apa sangat. Alles good. Okay. So, kita proceed ke next tajuk. Malware ataupun dalam bahasa Melayu dia perisian hasad. Sebenarnya saya lagi suka guna English sebab term-term tu kadang-kadang macam tak familiar kat telinga. Contoh macam apa ni, website blog apa, Amanzi. Amanzi kan dia suka pakai term-term yang dah ditranslate kan. So agak pelik sikit. So perisian hasad ni adalah malware. Okay, saya cerita sikit pasal malware. Malware ni singkatan kepada malicious software. So kerja dia, tujuan utama dia lah untuk sama ada nak rosakkan sistem kita ataupun nak manipulate sistem kita. So contohnya lah macam kita kena virus. Virus tu mungkin dia akan delete kita punya sistem file. Macam dekat Windows tu kat sistem 32 kan, dia delete library DLL yang penting-penting. So crash lah kita punya PC. Dah nak kena format balik ke ataupun dia kena restore balik daripada Windows punya installation disk kan. So tu contoh virus. Kalau manipulate sistem ni pula, kita kata macam botnet. Botnet, kalau tak silap saya, botnet function dia macam hacker. Dia infect kita punya PC dan dia letak botnet. Dia akan jadi kita punya PC ni sebagai zombie. Biasanya dia akan guna untuk DDoS. So macam dia dah letak botnet dia banyak, dia ada 10,000 PC yang dia dah infect. So 10,000 PC tu dia guna untuk DDoS website dia sampai website tu down. Tu antara kegunaan botnet. Dulu-dulu zaman saya Brontox lah. Brontox. Memang jaki tu. Brontox macam mana itu apa? Virus Saya tak tahu sangat Virus. Oh. Brontox. Dulu itulah saya tak tahu sangat pasal virus. Yang saya tahu macam worm, pernah dengar macam worm apa I love you. Oh, I love you. Love bug tu. I love you tu worm kan. Saya dia consider macam worm lah. Sebab bila masuk dalam USB kita, cucuk kat PC, kena orang lain tu habis. So ni antara malware yang ada lah. Yang ada dekat dunia. Mungkin ada lebih lagi tapi ni macam yang main punya nama jenis dia. So virus ni macam virus dekat badan kita lah. Bila dia masuk dalam badan kita, dia akan infect kesihatan kita lah. Dia akan macam kita kat sini kita ada kesihatan orang kan. So dia lagi tahulah virus ni macam mana. Macam sekarang ni virus COVID. COVID tu consider virus lah kan? Ke bakteria? Virus lah. Virus kan? Virus. Macam COVID lah. Bila kita kena COVID, habis. Ada yang sampai rosak tu, dia punya paru-paru apa semua. Tu kerja virus. So dekat PC ke, dekat badan kita ke, virus ni kerja dia untuk merosakkan. Dia tak ada kerja lain. Tapi ada juga virus yang bertindak sebagai worm juga. Macam COVID. COVID, dia effect badan kita dan dia replicate diri dia dekat orang lain. So dia boleh jangkit ke orang lain.
Macam worm ni kerja dia duplicate diri dia saja, sama ada dalam sistem ataupun luar daripada sistem. So macam PC kita kena worm. Macam dulu yang saya tahu tu I love you tu lah. Bila kena, dia akan infect semua PC yang dalam saya tak sure dia infect melalui network ataupun melalui removable device. Saya rasa melalui USB kot. Macam orang cucuk USB, lekat dalam USB. Cucuk PC lain lekat PC tu. Cucuk PC ni lekat PC ni. check lah kan. Macam dah? Sebab tu kena eject gitu setiap macam mau cabutkan pendrive. Tak. Kita cucuk je dia terus masuk. Kita cucuk je USB dekat PC, dia terus masuk dalam PC tu. Terus masuk. Ya, betul. Sebab saya tak pastilah kalau kita disable auto run dia boleh jalan ke tak. Sama ke? Sama ke? Dia boleh jalan ke? Betul. Itulah. Saya nak tanya pula. Boleh. Contoh kan, kalau kita cucuk kat PC kan, handphone tu boleh kena virus tak? Macam virus malware, apa semua tu. Tengoklah malware tu dia attack macam mana, sebab kalau dulu zaman Nokia boleh ada yang handphone yang boleh kena macam tu. Macam saya cakap, malware ni tengok dia punya programmer dia buat malware tu macam mana. Kalau dia buat untuk attack Windows sahaja, kita cucuk pendek tu dekat Linux, malware tu duduk diam, dia tak tahu nak buat apa sebab dia tak kenal sistem tu. Faham tak? Sebab saya pernah try ambil pendrive yang memang kita tahu dalam tu ada kita panggil virus lah, tapi sebenarnya worm. Saya cucuk dekat saya punya Linux machine, saya boleh tengok file tu duduk situ saja, tak buat apa-apa. Dia tak boleh replicate diri dia sebab file sistem tak sama. Kalau apa yang tadi nak cakap? Apa dia? Yang macam orang contoh kan, kalau kita tekan file tu kan, lepas tu orang tu yang boleh kontrolkan kita punya PC tu, dia dah virus ke apa? Yang tu Trojan. Trojan tu Trojan. Yang tu RAC, Remote Access Trojan. Macam yang satu ni, yang nombor 3 ni Trojan. Trojan ni dia menyamar sebagai aplikasi ataupun file yang legit, yang betul. Contohnya orang share kat kita MP3 lagu Blackpink kita katakan. So kita buka lagu tu. Kita buka sedap kan. Kita pun rakam TikTok dan lari-lari kan. Tapi kita tak sedar dalam tu dia dah embedkan Trojan ni. So Trojan ni akan virus semua tu lah. Ya. Trojan ni sebenarnya satu term lah. Dia boleh guna untuk embed virus boleh, worm boleh, apa benda pun boleh lah, ransomware. Trojan ni dia ambil nama daripada kisah Trojan Horse. Trojan Horse. Zaman apa? Rom ke tak silap. Masa tu dua pihak ni berperang dan satu pihak ni dia buat macam baik. Dia kata, "Weh, kita tak payah gaduh lah. Aku bagi kat hang ni kuda besi ni. Cantik je aku buat ni pakai emas." Kan? Trojan Horses. Trojan Horse tu dia bagi. So negara yang satu lagi ni pun okey kita terima. So kita tak payah gaduh dah. Kita jadi baik lah. So dia pun rasa macam dah happy lah. Dia orang dah menang kan, sebab dia orang datang pihak satu lagi tu datang minta maaf, siap bagi hadiah hari kan. So dia pun letaklah Trojan Horse kuda besi tu dekat tengah-tengah dia punya kota lah. Pihak satu lagi tu Trojan lah rasanya. Pihak satu lagi tu bangsa Trojan. Yang satu lagi ni tak tahu lah apa dia, tak ingat. Greek. Greek kan. Ada movie benda ni. Brad Pitt berlakon, tak silap. So bila dalam kuda tu dia orang tak tahu sebenarnya ada tentera Trojan dalam tu. Tunggu untuk attack waktu malam. So dia orang ni dah menang, dia orang rasa dia orang dah menang. Dia orang dah berparti, mabuk apa semua, malam dah lalok, dah bergelimpangan dalam kota. Masa tu tentera Trojan ni keluar, bunuh semua. So dari situlah dia ambil term Trojan Horse ni lah. Trojan ni. Tu ada gambar dia orang share tu. Kuda kayu bukan besi Itu filem. Filem kan. Tak ada kos bawa besi. Tapi ni yang Brad Pitt berlakon tu kan? Rasanya Rasa Brad Pitt lah berlakon. Brad Pitt muda-muda. Tapi Brad Pitt tak pernah tua pun. Sekarang dia muda. Tak tahu lah.
Macam Keanu Reeves lah. Kan? Dia ni vampire lah rasanya. Okay. Matrix baru nak keluar kan. Matrix dah keluar dah, tak best. Jangan tengok. Oh dah keluar betul. Tak payah tengok, Andrew bazir. Rakam. Tak payah tengok, aduhai. Ada peminat Matrix ke kat sini? Ada. Layan. Saya tak tahu lah. Kalau saya sebagai peminat Matrix, Matrix 4 ni memang sampah lah. Aduhai. Grafik dia kan. Dia punya satu yang paling kata apa, kecewa sekali, Agent Smith tu lah. Tak macam Agent Smith lah. Aduh. Tak ada langsung vibe Agent Smith. Satu lagi, ni kalau cerita lagi spoiler pula. Tak apa ke? Tak apa. Apa? Okay. Satu lagi, apa hal Trinity jadi The One? Oh pula. Jam. Habis. Trinity jadi The One. Neo baru nak belajar terbang. Apa benda? Macam tak boleh belah. Rasanya dalam Matrix yang baru ni, yang ada identiti Matrix, cuma dia punya sound masa lawan je. Itu je. Dengan bullet time tu. Yang lain-lain dah macam John Wick lah. John Wick masuk dalam Matrix. Betul. Kurang sikit lah yang baru ni. Kurang banyak. Hello. Nak tanya. Tanya je. Kalau yang macam orang bagi virus tu kan, contoh kan, kalau kita tak nak tekan kan, tapi kita nak check dulu, macam mana? Nak check pakai virus total pun boleh. Website virus total, kita upload je file tu dekat situ. Nanti dia orang akan check. Yang virus total tu betul lah. Yang kat Google. Virus total tu dia website yang valid lah untuk check sama dia boleh detect lah. Dia macam ni tau. Kita kata satu file tu ada virus kan. Apa ni, file virus total tu dia akan check, tak silap saya, some signature lah dalam file tu yang orang lain dah pernah report. So bila dia nampak, dia akan markkan benda tu sebagai infected lah. Kalau pernah guna, dia akan tunjuk banyak company ataupun antivirus lah yang mark benda tu sebagai virus. Macam tu. So kalau ada file-file yang suspicious tu, bolehlah check dulu kat situ sebelum buka. Faham. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus. Boleh habis lagi ya? Tak habis lagi. Okay. Assalamualaikum semua. Saya nak tambah sikit. Virus total ni juga kan. Kita jangan ingat orang kata apa, aplikasi je lah kita boleh search. Kadang-kadang virus ni dia boleh duduk dalam PDF juga tau. So kalau mana-mana yang dapat PDF tu pun boleh pakai virus total jugalah untuk check dulu. Tu hati-hatilah. Betul. PDF segala file, kita kata file lah. Sebab application tu pun still file. Kalau dapat file yang mencurigakan tu, check dulu. Jangan main terus buka kan. Virus total ni pun boleh check URL juga. Kalau tengok dekat DFM punya forum, ada rules untuk nak share link, kena check dulu dekat virus total. So virus total ni sangat-sangat membantulah untuk nak selamat diri kita. Apa-apa pun untuk nak selamat daripada virus, sentiasa hati-hati. Jangan terlampau asyik sangat kan. Lagi datang awek, muka cun, bagi file, terus buka kan. Padahal bukan awek pun, tak mamat kan, muka selekeh, hantar kan. Itu uwek namanya. Itu awang hitam. Awang hitam Awang hitam, ya. Itulah. Okay, ada soalan lagi tak? Tak ada, saya sambung ni sikit lagi. Boleh. Bismillah. Okay. Ada. Okay, tadi botnet saya dah cerita sikit kan. Macam itulah, macam saya cakap tadi, kalau tak silap saya lah, botnet ni untuk buat zombie, dan dia boleh banyak function lah. Antara function dia untuk nak bantu kita DDoS satu-satu website, kalau tak silap saya lah. Kalau salah betul kan siapa-siapa. Lepas tu kita pergi pada ransomware. Ransomware ni rasanya virus yang paling famous lah di abad ini. Sebab dulu tak ada lah ransomware ni. Masa zaman bukan zaman saya, zaman kawan saya muda-muda dulu, tak ada ransomware ni. Saya ingat saya lah.
Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi sekarang ni macam famous gila lah. Ransomware ni dia infect PC kita atau device kita, tak kira lah PC ke laptop, tak tahu lah handphone ada ke tak ransomware. Tapi dia akan lock semua file kita, especially file yang penting-penting. Lepas tu dia akan bagi ugutan lah. Dia cakap okey, dalam masa 3 hari ataupun dalam masa beberapa hari, orang tak bayar dekat kita orang satu amount, biasa dia orang akan minta dalam bentuk Bitcoin. Bitcoin mahal tu. Kalau dia minta 1 Bitcoin pun dah menangis lah nak bayar. Kalau tak bagi, dia akan delete file-file tu. So bayangkan server tempat kerja kita kena ransomware termasuk dengan backup. Sebab ada setengah orang dia simpan backup dalam network yang sama. So bila main punya server kena ransomware, backup punya server pun kena ransomware, memang kadang-kadang tu option nak tak nak kena bayar. Sebab kalau tak bayar, dia delete data-data kita habis. Yang backup habis, yang production pun habis. So ransomware ni sangat-sangat bahaya lah. Dia punya impact dekat business tu sangat-sangat besar lah kalau kena. Kalau dekat rumah mungkin okey lagi lah. Sebab yalah, kita simpan apa je pun kat rumah kan. Kalau buat macam final project apa tu, sebaiknya backup dekat cloud lah. Saya suggest backup kat cloud. Macam saya suka guna GitHub sebab banyak kerja-kerja saya lebih kepada text saja kan. So senang saya nak upload ke GitHub. Kalau macam buat presentation ke apa benda semua pun boleh kat GitHub. So mudah lah. Saya suggest guna backup. Segala data kita backup secara, kalau tak boleh harian pun mingguan ataupun bulanan lah. Sentiasa backup. Especially kalau pakai Windows lah. Pakai Linux okey. Promote. Jangan risau lah. Sepanjang kelas ni saya akan promote banyak Linux lah. So macam tu lah. Ransomware dia boleh kata dia worm lah. Dia bawah kategori worm juga. Tapi dia tambah pula function lain untuk rosakkan data. Dia tak rosakkan. Dia cuma dia lock dengan encryption yang kita tak boleh nak decrypt senang-senang. Pernah kena dulu. Pernah kena. So solution apa? Format. Dulu saya selalu office lama lah, saya selalu ada satu PC kita panggil ghost PC lah. Yang tu memang cut off totally dari network. Apa ada yang semua campak situ. So the main server kena, kita copy balik semua database dari dalam tu, wipe out server. Macam DMZ lah. Okey. Okey lah, bagus lah buat macam tu. Macam office saya tak risau sangat sebab semua Linux. Tu lah. Tu yang best dia Linux tu. Kalau yang Windows ni, Sadaqallahumazim. Itulah. Bukan nak condemn tapi itulah realitinya. So marilah kita beralih kepada Linux beramai-ramai. Ada yang teringin nak try Linux tak? Secara main driver. Bukan nak guna sikit-sikit lah. Kira nak format terus pakai Linux. Nak tapi takut lagi dia jangan takut. Saya sebenarnya yang saya format tu, saya dah pakai Linux tapi hard disk saya problem. Dia tak kalau tak boleh jadi Linux tu. Tak jadi. Ini pakai dual boot je lah. Ini pakai dual boot lah. Dual boot saya tak suggest lah sebenarnya. Tak tahulah, kalau berani okey je. Sebab especially kalau kita dual boot dengan Windows tau. Sebab Windows kadang-kadang bila kita update, dia override kita punya bootloader. Dalam Linux tu dia ada satu level bootloader kan sebelum kita masuk ke dalam sistem. Dekat situ dia kacau. Bila kacau kat situ, dia pening tu. Nak kena fix balik benda tu kan. Dulu bayangkan lah, masa zaman internet ni slow gila, nak fix bootloader tu nak kena carilah dekat internet lah macam mana nak guna. Kat rumah tak ada internet, kena pergi CC masa tu dia orang pakai 1 meg je. Carilah 1 meg dengan zaman tu kan. Ni member lah cerita, saya tak tahu, member cerita 1 meg je internet masa tu dia cakap. So pergi CC menangis lah. Kan nak mencari semua macam mana nak fix.
Lepas tu lepas dah fix, nak buat macam mana? Copy pula masuk dalam pen drive. Apa benda yang nak buat tu kan. Balik try kat rumah. Sebab kat rumah tak ada internet. Tu ada alasan tu stay sampai subuh kan. Subuh baru balik. Tak, macam kalau nak cari cara nak fix tu, kita nak cepat balik. Sebab kita nak fix kita punya PC tu kat rumah. Kita pergi cari-cari, dapat 2-3 cara, balik, cuba. Tak lepas, start motor, pergi pula CC. Macam tu lah cara dulu, macam mana nak ni lah. So, saya tak suggest lah 2 boot sebab saya agak trauma lah. Macam mana nak fix 2 boot ni. Tapi kalau nak juga 2 boot, saya suggest sediakan 2 hard disk. 2 hard disk, so maksudnya macam kita install, kita bukan dual boot dekat dalam kita punya hard disk tau. Kita dual boot dekat BIOS. Kan bila kita dekat BIOS tu kan kita boleh pilih disk mana kita nak guna kan. So kita install je dekat Windows dekat disk A, Linux dekat disk yang second. So bila nak guna masa on PC tu, kita tekanlah apa benda F10 ke F11 ke untuk masuk ke boot menu tu, pilih hard disk mana kita nak guna. Macam tu lagi selamat. Terima kasih cikgu. Tu suggestion saya lah kalau siapa nak cuba dual boot. Okay, ada apa lagi nak tanya? Cikgu nak tanya pasal Linux. Kalau let's say, Office saya pakai semua kerja dalam Windows. Okay. Let's say kalau saya nak PC kat rumah pakai Linux, boleh guna apa yang let's say Excel ke kerja punya macam PowerPoint boleh buka dekat Linux ke? Boleh je. Cumanya kalau PowerPoint macam yang saya share dekat share screen ni kan. Apa ni? Slide yang saya buat ni. Okay. Ini pun macam PowerPoint. Cumanya nama software ni SoftMaker Presentation. Yang ni kena download lah. Kalau dekat Linux biasanya dia orang akan saja guna LibreOffice. LibreOffice ni open source punya document processing lah, suite. So dalam tu ada macam Word, ada macam Excel, ada macam PowerPoint. Cumanya dekat LibreOffice, bila kita buka file daripada Microsoft Office punya format, dia akan lari tau. Dia akan jadi bertabur. Okay. So memang saya tak suka lah. Saya tak suka LibreOffice. Dan biasanya kalau saya perlu buat slide ke apa semua, saya akan guna SoftMaker ni. SoftMaker, apa nama dia? Sekejap. SoftMaker Free Office. Free Office. Dia free je benda ni. Dia mula-mula dia akan bagi guna trial. Lepas tu, lepas beberapa tempoh tu, dia akan cakap, okay, trial kita dah habis. Kita kena dapatkan activation key. Activation key tu pun dia bagi free. So tak tahu dia bagi trial tu untuk apa. Dia tengok. Tengok tak kat sini ya. Rasanya mungkin kalau yang berbayar tu, dia lagi features banyak. Features mungkin lagi banyak lah. Tak tahu nak check kat mana. Lantaklah nanti cuba download, tengok. SoftMaker Free Office. Sekejap, saya tag dalam kelas. SoftMaker. Faham. Saya ada share dekat dalam kita punya kelas punya chat. Okay, thank you cikgu. Sebenarnya boleh kata dekat Linux ni, sekejap, alarm bunyi dah pula. Dekat Linux ni, kalau untuk kerja-kerja office, software yang famous mesti ada dia punya alternatif dekat Linux. Unless kalau kita guna software untuk macam HR, kita kata saya tak tahu lah apa benda HRMS ke apa benda, yang tu rasanya untuk Windows saja. Macam ada setengah suite untuk Windows saja. Dia buat tu untuk Windows je. So kalau kita nak guna kat Linux, kita kena cari yang totally lain terus. Dia bergantung pada developer.
dia format tak sama lah kadang-kadang tu, macam accounting punya software ke. Tapi sekarang ni yang bagusnya banyak dia orang dah guna cloud. Macam company Cloud. saya, macam kat office saya untuk HR, saya tak tahulah sepenuhnya ke tak, tapi untuk macam nak apply cuti apa semua, dia orang pakai payroll Panda. So, pernah dengar tak software tu? Dia macam cloud lah, cloud punya software. Cloud. Kan sekarang ni kan banyak apa teknologi dah. Software as service apa benda tau. Okay, macam semua benda kat cloud. So, dah tak depend pada operating system kita. So, sangat-sangat mudah lah sekarang untuk kita nak tukar. Cumanya kalau nak tukar keseluruhan operator susah lah sikit. Okay, thank you. Okay, ada apa soalan lagi tak? Korang tahan sampai ke 12 ni. Biasa. Esok cuti kan. Sebab tu kelas kita buat hari Jumaat. Johor tak cuti. Besok Johor kerja. Alamak, sorry. Ada yang daripada utara tak? Selain daripada Johor. Johor lah, esok kerja kan. Utara pun esok kerja. Kedah, Perlis, Kelantan. Itulah. Tak apa. Demi ilmu tak ada. Sebab tu saya pilih hari Jumaat. Hari Jumaat tu cantik lah. Johor cuti. Hari Jumaat, Johor, Utara, Timur cuti. Dah memang cuti. Yang belah tengah ni memang dah nak masuk cuti. So cantik. Time tu memang sweet spot. Okay, semua setuju hari Jumaat. Okay lah. Nasib baik juga, saya risau juga. Takut ada yang nak Sabtu kan. Takut macam ramai nak Sabtu. Alamak, tak best lah. Malam Minggu kan kita nak jalan-jalan. Okay, ada soalan lagi tak? Kalau ada, tanya je. Tak ada dah. Tak ada dah. Yang lain, semua faham ke? Banyak soalan lidah malam ni. Best lah. Faham. Understood. Alright. So, nanti saya akan sharekan PDF pasal ni lah, topik ni. Sekejap saya tunjuk sikit. Mana? Okay. Nampak tak? Nampak. Nampak. Saya bagi nampak ni lah. Dia macam ni lah. Modul. Ada screen record tak? Apa dia? Ada screen record untuk yang malam ni. Ada. Saya Mungkin record. boleh. Saya ada record. Okay. Wih, Pak boleh tengok balik kan kalau macam lupa. Itulah. Tempat pengurusan buat macam ni. Memang terbaik lah. Ni kita orang pecah-pecah tugasan ni. So jangan pelik lah kalau setiap minggu dapat modul yang lain-lain design dia. Sebab ramai-ramai. Ini pun dah baik tu. Sebab ramai-ramai buat kan. Nanti saya share lah benda tu. Sebab management tengah decide lagi macam mana cara nak share. Sebab kita orang tak nak bahan pembelajaran leaking keluar sebelum habis kelas. So tolong jangan bawa keluar lah. Macam ambil gambar ke apa benda kan. Kita kena buat aku janji kerahsiaan ni. Kena bai'ah ni. Tapi saya rasa team management akan letak something dalam file-file tu. So bila ada orang lain yang buka, dia orang tahu. Dia tahu dia orang nak buat macam mana. So hati-hatilah kalau ada niat nak share dengan siapa-siapa. Takut kantor dia orang cakap, kalau kantor dia orang akan kick terus lah daripada kelas. Macam saya tak tegas sangat. Tapi management tegas. Dia orang tegas betul. So saya bagi peringatan lah, siap-siap. Okay, kalau tak ada soalan dah, kira habislah kelas malam ni. Cuma sebelum tu saya nak double check attendance. Sebab tadi rasa macam ada yang
baru masuk. Saya nak check. Ada nama Santrik kat dalam ni? Santrik tak ada. Ni pun tak ada. Tak ada. Denny. Okey, Denny ni saya dah letak dah. Ada tak siapa yang masuk macam lewat sikit tadi? Boleh bagi tahu nama tak? Ada tak? Ke tak ada? Kejap. Adi jangan tukar nama pakai nama sama macam dalam forum. Okey. Nama yang asal tu lah, Aldi Albani 77 tu. Jangan tukar sebab nanti dia orang bising. Okey, rasa semua tak ada dah. Saya dah mark dah semua hadir. Okey, itu saja. Terima kasih sebab join kelas ni. Kalau saya ada slack ke apa ke, tegur lah. Sebab ni saya biasa buat tutorial jenis tulis tag apa semua kan. Cuma saya tak pernah mengajar live macam ni. So mungkin mungkin ada tercepat cakap berbelit-belit ke. Tegur je, tak kisah. Tak ada. Okey, cantik Alright. Terima kasih cikgu. Sayang cikgu. Sama-sama. Jangan sayang, risau. Cikgu. Okey. Selamat tidur. Yang Johor tu sorry lah. Lewat korang kena tidur. Tak apa. Tak apa. Yang mana yang kerja esok tu, selamat bekerja lah. Okey. Okey, Terima mantap. kasih. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you sir. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Night. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Thank you.